Okey, hari ini saya akan fokus mungkin insya-Allah kita akan masuk sikit kertas 2, kertas 1 semua dah dapat cover kan. Iaitu kalau kita tengok dalam matrik ni bahagian pertama apa yang kamu penting sekali adalah kita kena tengok dia punya peringkat. Peringkat. Peringkat ni dia lebih kurang dia punya nama dia lah. Nama matrik tu. Nama peringkat ni dia ada nama dia lebih kurang tulis dia. Kemudian kita ada lokasi. Lokasi dia punya unsur. Okey, itu bahagian pertama ini. Kita tengok yang kedua nanti kita tengok operasi pula. InsyaAllah. Operasi yang pertama melibatkan tambah tolak. Kan? Kemudian baru kita masuk operasi yang besar sikit iaitu darab. Darab. Kemudian nombor 3. Darab lepas tu dia operasi bercampur. Lepas tu baru kita masuk. Kita panggil dia matrik songsang. Matrik songsang dia ada dalam topik yang sama tu dia ada dua benda lah. Yang pertama memang matrik songsang. Yang kedua kita akan tengok sebenarnya identity juga. Kan? Matrik identity. Okey, ini lebih kurang kita target hari ni lah. Dia siap kan? Okey, first sekali kita tengok peringkat dulu. Dalam peringkat matrik ni, dia kalau contoh lah saya ambil matrik dia macam ni. Jadi A, B, C, D. Yang ni. Okey. Untuk peringkat, biasanya kita akan baca dia. Yang ini kita baca dia punya baris. Ini nama dia punya baris. Baris 1. Ini baris 2. Okey. Turun pula ni. Turun ni. Menegak ni. Menegak ni kita baca dia punya lajur. Lajur 1. Ini lajur 2. Okey. Jadi kat sini kita panggil matrik ni nama dia adalah matrik peringkat 2 kali 2. 2 baris dan 2 lajur. Ini kita panggil matrik 2 kali 2. Dan dia punya nama. Lokasi dia orang dalam ni. Orang dalam ni kan. Jadi contoh katakan matrik ni saya letak nama dia untuk matrik ni matrik A. Huruf besar. Nama matrik huruf besar. Orang dalam dia huruf kecil. Itu beza dia. Jadi kat sini kedudukan dia. Kedudukan untuk yang pertama A. Kedudukan dia lokasi. Lokasi untuk A. A berada dalam matrik A. Macam tu. Di lokasi dia baris 1, lajur 1. Macam koordinat lah. Jadi A11. Itu nama dia. Okey. Untuk B pula, dia adalah kepunyaan matrik A. Dekat kedudukan dia apa? B. Baris 1, lajur 2. Kita tulis 1, 2. Ini dalam soalan objektif ada dia minta benda ni. Okey. C. Matrik A. Kedudukan dia baris kedua, lajur pertama. Jadi kita tulis 2, 1. Kemudian D kat situ. Matrik A. Baris kedua, lajur kedua. 2, 2. Ini kita panggil ni macam mana kita nak namakan lokasi kedudukan. Kan? Kedudukan melibatkan lokasi, cerita dia pasal kedudukan. Nama cerita pasal peringkat dia. Okay? Jadi kalau saya ubah sikit contoh, saya bagi matrik B. Dia lonjong pula ni. Lonjong. Lonjong, ini P, Q, R. Dia huruf kecil semua. B. Kan? Yang ni macam mana nak nama dia? Nama dia kalau kita tengok, baris ada 1, 2, 3. Kan? Okay. Lajur dia ada 1. Jadi matrik dia, nama dia peringkat. Kita panggil peringkat matrik ni. Matrik 3 kali 1. Ini matrik 3 kali 1. Dan kedudukan, contoh dia tanya, apakah kedudukan untuk R? Lokasi untuk R. Jadi R berada di kedudukan matrik B. Kedudukan dia, baris ketiga, lajur 1 je lah. Lajur pertama. B, 3, 1. Ini cerita bahagian pertama, peringkat matrik. Kan?
Okey. Boleh Yang ni boleh faham? Bahagian pertama ni saja tentang peringkat metrik. Okey, dia ada kaitan benda ni semua. Dia ada kaitan kat situ. Dan kita masuk bahagian yang kedua. Yang kedua dalam bab metrik ni. Metrik bahagian kedua kita tengok dekat operasi. Operasi kita mulakan dengan tambah tolak dulu. Tambah tolak Operasi tambah tolak dia ada syarat dia. Syarat dia yang paling penting sekali, dia punya syarat dia. Nombor 1 sekali dia mesti peringkat dia mesti sama. Peringkat mesti sama. Jadi tadi kita dah tengok peringkat. Nombor 2, kita tambah atau tolak dengan kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama. Itu maksudnya kita panggil dia yang lokasi tadi. Dia penting kat situ. Okey, syarat-syarat dia peringkat sama baru boleh tambah tolak. Siapa nak kena tambah tolak? Kedudukan yang sama sahaja yang kita boleh tambah tolak. Tak sama tak boleh tambah tolak. Okey, kita tengok contoh. Contoh satu kat sini saya buat. Senang je cerita dia. Lepas saya ambil kat sini 25 tambah dengan 13. Nampak kan? Jadi kat sini nampak peringkat dia sama. Kan? Yang ini peringkat dia 2 kali 1, yang ini pun 2 kali 1 sama. Tengok bentuk pun kamu tahu dia sama. Dan yang kita tambah dia adalah pada kedudukan yang sama. Jadi maksudnya 2 akan tambah dengan 1, 5 akan tambah dengan 3. Itu cerita metrik. Jawapan kita akan dapat jawapan akhir dia akan dapat peringkat yang sama juga 38. Jadi banyak mana pun metrik kita hanya boleh tambah atau tolak dengan peringkat yang sama sahaja. Okey, dan yang terlibat siapa? Pada kedudukan yang sama. Ini cerita pasal tambah dengan tolak. Dia simple je, sikit je. Bila kamu dah faham tadi peringkat apa, kedudukan maksud apa. Jadi bila kita cerita tentang tambah tolak, dia simple. Tempat yang sama, tambah tolak benda yang sama. Dah, cukup. Okey. Cuma kadang-kadang soalan tu dia ubah cara dia tanya dia. Dia ubah sikit contoh. Kita tengok contoh 2. Macam mana dia ubah? Contoh 2, dia buat macam ni. Saya bagi contoh yang mudah je lah. 3, 4, 5. Okey, kemudian dia kata tolak dengan M sama dengan kat sini. Saya ambil dia 5, 1, 7. Contoh. Dia buat macam ni pula. Benda yang sama sebenarnya, cuma dia ubah sikit soalan tu. Kan? Jadi soalan dia apa? Cari metrik M. Dia ubah sikit. Jadi langkah pertama, kita nak cari metrik M, kita kena susun dulu. Huruf kita bawa ke sebelah. Metrik dengan metrik ni kumpulkan dia. Jadi kalau kamu tengok dalam algebra, kita akan pindahkan jadi apa? Yang ni 3, 4, 5. Ini ada kawan dia, dia akan panggil. Bila kawan dia positif, pindah ke sebelah, dia akan jadi tolak. 5, 1, 7. Sama dengan negatif M. Pindah sebelah akan jadi M. Ini soalan yang kita nak kena buat. Jadi sebenarnya yang kita buat apa? Hanya melibatkan operasi tolak. Apa jawapan kita? Kita akan dapat. Jadi 3 akan tolak dengan 5. 4 akan tolak dengan 1. Dan 5 akan tolak dengan 7. Dapatlah jawapan M kita. Dan soalan ni biasanya objektif lah kan. Jawapan kita akan dapat sini negatif 2. 3, negatif 2. Ini jawapan akhir. Benda yang sama, cara dia tanya tu berbeza. Dia pusing sikit. Dia letak ada huruf unknown. Okey. Ini contoh kedua untuk soalan melibatkan apa? Operasi tambah dan tolak. Dan dia boleh juga tanya
Lagi satu bentuk, dia tanya pasal benda kat dalam, unsur dia. Ahli-ahli kat dalam matrik tu. Dia bertanya. Macam mana cerita dia? Tengok ni. Nombor 1, direct. Nombor 2, seketul matrik dia minta. Seketul matrik. Kan? Nombor 3 ni, dia minta cerita orang dalam aja. Orang dalam saja yang terlibat. Macam mana cerita orang dalam pula? Tengok kan. Contoh 3. Dia jadi macam ni kan. Diberi bagi kat sini P315 campur dengan 1Q24 sama dengan, dia bagi kat situ, sini saya bagi 45R9. Tengok. Soalan dia. Soalan dia diberi benda ni, dia cari P, Q dan R. Tengok. Soalan dia. Okey. Ni macam mana kita nak buat benda ni? Sama kaedah dia. Kamu tengok pertama cerita dia pasal tambah. Bila tambah, matrik mesti sama peringkat. Dah cantik dah. Mesti sama peringkat. Jadi yang terlibat hanyalah pada kedudukan tertentu saja. Kan? Siapa yang dia? Dia suruh cari P. Kita tengok P. Ni tempat dia. Ini dan ini. Kita keluarkan. Keluarkan. Siapa yang terlibat untuk P? P maksudnya P campur 1 sama dengan 4. Kita keluarkan. Dapatlah kita cari P kat situ. Di jawapan kita pindah macam biasa. Jadi P sama dengan 4 tambah pindah sebelah jadi tolak 1. Dapat P sama dengan 3. Okey. Benda yang sama juga kita akan buat dengan Q. Q kat mana? Tengok Q dulu. Ini Q. Siapa kawan-kawan dia? Ni kedudukan dia. Yang sama dengan kedudukan Q yang ini. Nampak? Jadi kita keluarkan dia. Okey. Untuk Q pula start dengan 3. Tambah dengan Q sama dengan 5. Okey. Jadi yang kita nak adalah Q. Jadi kita akan tinggalkan Q kat sini. Algebra biasa. 5. 3 positif. Pindah sebelah akan jadi tolak 3. Jawapan akan dapat 5 tolak 3. 2. Ini Q. Seorang lagi. R. Sama kaedah dia. Pergi tengok tempat R kat mana. Ini tempat R. Tempat R. Tempat R. Okey. Jadi kat sini, bila melibatkan operasi tambah tolak, sama kedudukan dia. Kita keluarkan saja. 1 campur 2 sama dengan R. Boleh kira terus lah R. 1 campur 2, 3. Jadi R adalah 3, P3, Q2. Ini contoh bila dia bagi nak cari kedudukan tertentu saja. Orang yang dalam unsur tertentu saja nak dapatkan nilai dia. Okey, tapi konsep masih lagi sama, dia tak lagi. Tambah tolak, konsep dia mesti peringkat yang sama dan melibatkan kedudukan yang sama saja yang terlibat. Okey. Tengok seterusnya. Dia nanti dia akan combine sikit-sikit. Saya tambah sikit-sikit naik kan. Okay. Contoh 3 kita pergi dekat contoh bahagian ketiga. Okay, bahagian ketiga kat sini darab matrik. Kita masuk tadi tambah tolak. Ini darab pula kan. Darab. Okey. Darab ni dia ada pecah pada 2 bahagian. Dia pecah pada 2 bahagian. Yang pertama kita panggil dia darab dengan nombor. Dia panggil dalam matematik pemalah, tapi saya pakai nombor lah kan. Nombor 2 darab matrik
Metrik darab dengan metrik. Ada dua bahagian. Darab dengan nombor dan metrik darab metrik. Darab dengan nombor dulu. Kita tengok darab dengan nombor dulu. Apa cerita darab dengan nombor? Darab dengan nombor ni, dia sama macam konsep kurungan. Sama macam konsep kurungan. Contoh satu. Kalau ada nombor 3 darab dengan metrik 1, 4. Dia sama dengan, dia macam kurungan. Iaitu, bila kita darab satu nombor dengan metrik, kita kena kembangkan darab masuk. Bila kita darab masuk, dapatlah jawapan kita kat situ. 3 darab 1 bawah 3 darab 4. Jalan kerja ni kalau kamu tekan kalkulator terus tak payah tulis lah. Ambil jawapan je. 3 darab 1, 3. 3 darab 4, 12. Dia macam tu je. Dia masuk. Kalau ada ramai, ramailah masuk. Okey. Tapi kalau dia ada negatif, negatif yang masuk. Dia kita tengok keadaan dia kan. Contoh sebagai kat sini, negatif. Okey. Ini kita panggil dia nombor darab masuk. Darab masuk. Dia boleh cantum dengan bahagian pertama campur tolak. Tambah tolak. Dia boleh cantum benda ni dengan yang mula-mula tadi. Tengok contoh 2. Dia boleh cantum. Contoh saya bagi kat sini. 4, 3, 5. Tolak dengan 7, 6. Dia cari. Contoh. Sama cerita dia. Dia boleh cantum. Iaitu, yang ini kita kena darab masuk dulu. Bila darab masuk, kita akan dapat kat bawah ni. Dia akan jadi apa? 4 darab 3. Ambil kalkulator terus. 4 darab 3, 12. 4 darab 5, 20. Tolak dengan 7 dan 6. Jadi dia guna kedudukan dia lah. Kedudukan dia yang ini, kita boleh kira terus. 12 tolak 7. 12 tolak 7. Kita akan dapat jawapan kita 5. 20 tolak 6 akan dapat 14. Itu kita panggil dia cantumlah. Darab dan tambah tolak, ini kita panggil dia operasi bercampur. Yang ni yang banyak ditanya dalam exam. Cuma cara ditanya tu macam mana, lebih kurang. Okey. Ini dah bahagian pertama ni. Kita semua tengok cerita dia pasal apa? Tambah tolak dan darab dengan nombor. Dan soalan objektif banyak saya jumpa soalan macam ni. Contoh dalam modul yang saya bagi ni, kita tengok contoh nombor 1 sampai nombor berapa dia. Sampai nombor 4, nombor 5 ni sama. Dia semua ni cerita dia pasal tambah tolak je. Tengok. Jom kita buat soalan pula. Boleh faham? Kalau kamu nak tanya apa-apa, kamu tanya terus je. Terus. Sangkut ke apa? Terus tengok nombor 1 kan. Okey. Apa soalan nombor 1? Tengok nombor 1. Nombor 1 dia bagi kat situ 2, negatif 3, 4, 7, kemudian tolak 3, situ 5, negatif 4, negatif 2, 1, okey, campur negatif 2, tolak 3, 4, negatif 1. Okey. Dan soalan dia ada jawapan objektif itu, tak apa, pelan-pelan. Tengok. Masa kita kira, biasanya saya akan galakkan pelajar darab kalau ada masuk dulu. Dia ada 4 orang, dia masuk ke 4-4. 4-4 ni akan masuk. Boleh buat terus, tapi mula-mula ni kita belajar, kita buat pelan-pelan lah. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini 2, 4, negatif 3, 7. Okey, kalau kamu nak masuk 3, kekalkan tolak. Bila kekalkan tolak, 3 masuk. Dia akan jadi 15, negatif 6, negatif 12, 3. Okey, campur dengan negatif 2, negatif 3, 4, negatif 1.
Okey, sekarang kita boleh ambil kalkulator. Dia pakai kalkulator je, soalan pun objektif je pun. Okey, kita ambil kalkulator. Kamu terus tekan kalkulator kamu. Contoh yang mula kita tekan apa? 2 tolak 15 campur negatif 2. Dapat jawapan dia terus. Okey, yang bawah dia negatif 3 tolak negatif 12. Okey, campur 4. Dapat jawapan 2. Biasanya kalau objektif kadang-kadang buat 2 ni pun dah dapat jawapan dah. Dia dah dapat jawapan dah. Kita habiskan. Yang belah kanan pula 4 tolak negatif 6 campur negatif 3. Dia boleh tekan kalkulator. Tekan je terus dapat jawapan. Okey. Bawah dia 7 tolak 3 campur negatif 1. Okey. Yang kerja tak payah buat sangat buat soalan objektif kan. Okey. Jadi kamu akan dapat jawapan kat sini adalah yang pertama sekali kita akan dapat negatif 15. Kalau kamu tengok jawapan objektif dia semua negatif 15. Okey. Yang ini 10 tolak 3 dapat 7. Okey, dan soalan ni dia ada silap ni sebab kamu tengok jawapan C dengan D sama je. Confirm jawapan dia C ataupun D ni. Okey. Yang ini pula kita akan dapat 13. Tekan kalkulator je kan. Yang ini kita akan dapat 3. Sebab tu jawapan dia tu C ataupun D. Patutnya dia lain lah sikit kan. Dia silap buat tu type. Okey. Yang kena faham macam mana nak jawab. Tu saja. Senang je soalan ni. Dia macam tambah tolak biasa je. Cuma matrik ni beza apa? Dia ada banyak benda dan dia hanya kira mengikut kedudukan tertentu. Okey. Boleh faham Tengok kan? Jadi nombor 1 jawapan kita C ataupun D. Tak ada masalah Okey, nombor 2. Jadi kita buat nombor 2, kita tengok dia bagi kat situ L sama dengan 1 negatif 5. Kemudian M sama dengan negatif 2 negatif 7. Dan dia kata hitungkan. Dia nak apa? 3L tolak M. Okey. Jadi kita buat macam biasa matematik. Kita ikut saja. Cuma L ni kita gantilah dengan matrik ni. Apa akan jadi? 3 L. Gantikan dengan matrik 1 negatif 5 tolak M negatif 2 negatif 7. Macam tu. Kan? Jadi bila kita jumpa ni. Apa ni? Darab, kita darab masuk dulu. Bila darab masuk kita akan dapat 3 kali 1, 3. 3 darab dengan negatif 5 akan dapat negatif 15. Okey, tolak dengan negatif 2, negatif 7. Jawapan kita boleh dapat sama dengan berapa? 3 tolak 2. Boleh tekan kalkulator terus. 3 tolak 2. Kita akan dapat 5. Negatif 15 tolak 7. Kita akan dapat negatif 8. Dia cara dia tanya je beza sikit. Benda sama je. Kan? Benda yang kamu perlu tahu untuk jawab soalan ni adalah benda yang sama. Cuma perbezaan dia kat mana? Cara dia bertanya. Okey? Boleh tengok. Soalan nombor 3. Dia ada beza sikit. Nombor 3 tu dia ada tambah level dia. Dia naik level sikit je. Kita tengok. Nombor 3 pula. Jadi soalan dia sikit-sikit dia naik. Sikit. Makin lama makin apa? Mencabar sikit soalan dia. Tapi biasanya kamu takkan sedar sebab kita belajar. Kita tambah sikit-sikit dia tak sedar sangat. Kita dapat diberi 6 4Y tolak dengan 2 negatif 10. Bawah kita adalah 9 kat situ. Sama dengan 26 2Y. Okey. Jadi kat sini kemahiran yang penting adalah kemahiran algebra lah. Jadi kita tengok
soalan dia tanya kat situ, dia kata apa? Cari nilai Y. Cari nilai Y. Jadi kalau kamu tengok, kita hanya perlu buat Y saja. Jadi kita kena buat kat sini je. Ini saya cerita tadi, huruf kecil kat dalam. Yang terlibat adalah ini dan ini. Okey? Tapi sebab yang ini ada nombor kat luar, ini kena masuk. Yang tu saja yang terlibat. Kita keluarkan. Okey? Siapa yang terlibat? 4Y tolak dengan 2 kali 9. Saya tulis nanti dapatkan jawapan. Terus. 2Y. Okey, jadi kita akan buat algebra kat sini. 4Y tolak 18 sama dengan 2Y. Okey, kalau buat secara manual, kita pindah aja Y dengan Y ni kita kena kumpulkan. Kita akan dapat 4Y tolak 2Y sama dengan negatif pindah sebelah nombor. Jadi 18. 4Y tolak 2Y tinggal 4 tolak 2 tinggal 2Y sama dengan 18. Potong 2 ni turun bawah. Bahagi kan. Jadi kita akan dapat jawapan Y sama dengan 9. Macam tu. Okey. Sikit je beza dia. Sebab apa? Dia ada huruf kat dalam pula macam yang kita bincang tadi. Mula-mula kan. Okey. Boleh kamu tengok. Okey, nombor 4. Nombor 4 kamu boleh cuba. Nombor 4 yang tadi saya tunjuk macam mana metrik dia nak cari satu metrik. Okey. Boleh cuba kejap Okey, dapat buat? Tengok Jadi macam biasa kalau ada jumpa darab ni kita darab masuk dulu. Darab masuk. Macam tu. Kat sini kita akan dapat jawapan kat bawah ni 3 kali 3 9. 3 kali 0 0. 3 kali 1 3. 3 darab negatif 1 negatif 3. Campur dengan M sama dengan 7, 4, 2, 5. Jadi macam biasa kamu tengok Kita nak M yang kita tak nak. Jadi tambah tolak, ini positif, kita pindah sebelah, potong. Pindah sebelah, dia akan bertukar menjadi tolak. Tolak 9, 0, 3, negatif 3. Macam tu. Kan? Kita dapatlah M. Jawapan kita kat sini, M adalah sama dengan 7 tolak 9. Ambil kita negatif 2. 2 tolak 0 akan dapat 2 saja. 4 tolak 3. 1. 5 tolak tolak. Tolak-tolak akan jadi campur 5 tolak tolak 3. 5 campur 3, 8. Okey? Dia mudah je boleh buat insyaAllah. Kalau masuk exam soalan macam ni, alamak. Ui, pembenar marker ni. Kacau nanti. Okey. Itu contoh nombor 4. Dapat Kita pergi tengok contoh nombor 5 pula. Tengok nombor 5. Nampak macam ramai ni. Apa cerita ni? Banyak sangat nombor dia. Banyak sangat nombor dia. Saya tak salin Kamu tengok dekat contoh tu. Dia tunjuk macam mana nak kira je. Okey. Nombor 5. Kurang. Okey, kita tengok dekat soalan dia. Betul Kalau kamu tengok dekat soalan dia betul. Soalan kita nak cari warna merah. Okey, tengok cerita dia. First kali dia suruh cari T dulu. T. Tapi kalau kamu tengok T kat mana T? Ni T. T jadi kawan dia sini dan sini.
Ada kawan dia 3 orang tu. Jadi kita boleh keluarkan benda tu. Kita keluarkan. Jadi kita akan dapat T kan. Negatif T kena pula kan. Boleh. Okey. Negatif rupanya. Sini. 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 Okey. Keluarkan Yang pertama negatif T. Kemudian ada kurungan kat bawah tu. Nampak? Kan kat sini. Ada kurungan kat sini. Ada 2. Dia kena masuk. Dia kena masuk kat situ. Jadi kita akan dapat kat situ. Tolak 2 jumpa dengan negatif 18 sama dengan sebelah sana siapa? 14. Kita selesaikan algebra ni. Okey. Selesaikan algebra tu kita akan dapatlah. Jadi negatif T. Negatif 2 darab dengan 18. Positif 36. Sama dengan 14. Okey, negatif T sama dengan 14 tolak 36. Kita akan dapat tekan kalkulator, negatif T akan dapat negatif 22. Okey, jadi sebab negatif dengan negatif mati. Jadi T akan dapat 22. 22. Okey, itu cerita pasal T. Sama tak kita tengok yang lain? Sama. Kalau kamu tengok siapa pula? Lepas T, U. U tak payah buat. U tak payah buat. Kenapa tak payah buat? Kalau kamu tengok objektif dia, U dia semua negatif 11. Dia tak payah buat U. Kita tak payah buat U. Sebab apa? Sama dah. Jadi kita hanya perlu cari terus pergi dekat V. Jadi mana V? Sini. Jadi V kawan dia sini. Kawan dia sini. Benda yang sama dekat objektif tak payah buat dah. Jimat masa sikit. Jadi kita terus pergi dekat V. Jadi kita nampak V dia mula dengan 4. Kemudian tolak 2V. Sama dengan 10. Sama kaedah dia. 2V kita nak cari V tinggal. 2V tinggal 10. Tengok depan 4 ni positif. Tak ada nombor positif. Maksudnya pindah sebelah akan jadi negatif. Kira dulu. Negatif 2V sama dengan 10 tolak 4. 6. Potong negatif 2 ni. Dia turun ke bawah. Dapatlah jawapan kita kat situ. Negatif 3. Dapatlah jawapan kita yang mana satu. Jawapan kita kat situ adalah B. 22, negatif 11 dan negatif 3. Dia kalau bagi banyak macam mana pun kamu baca soalan betul-betul. Sebab kadang-kadang walaupun dia bagi banyak benda, nampak macam complicated betul cerita dia. Tapi sebenarnya dia mudah aja. Soalan dia akan tanya berdasarkan apa? Kalau operasi tambah tolak, kata satu ni dia cerita pasal kedudukan. Okey, kedudukan. Boleh Okey. Itu bahagian cerita pasal tambah tolak, lepas tu darab nombor dengan metrik dan operasi bercampur dan beberapa contoh soalan objektif. Okey. Jadi kita pergi seterusnya. Yang ini yang susah sikit. Dalam contoh saya tak ada soalan ni, saya tak bagi contoh ni. Yang macam ambil perak punya dia tak ada. Yang ini darab metrik. Ini tengok betul Darab metrik. Cerita pasal apa? Metrik, darab metrik. Metrik, darab metrik. Okey. Jadi langkah pertama kita boleh uji dulu. Boleh darab tak boleh darab? Okey. Kita panggil dia ujian darab. Boleh darab ataupun tak boleh darab Okey, mengikut yang dibagi dalam buku teks contoh dia bagi kat situ, kita boleh test. Contoh saya bagi kat sini 1 2 3 4. Okey, darab dengan 1 2
Itu. Okey, ni soalan A. Itu soalan B pula. Kita letak ni kat depan pula. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan lain. Jangan kamu tengok ingat sama pula. Tak ada kan. Cara dia, langkah pertama dalam buku teks dia bagi macam ni. Nanti saya tunjuk cara saya pula kan. Yang ini kita panggil dia matrik 2 kali 2. Okey. Yang ini kita panggil dia matrik 2 kali 1. Okey. Syarat dia nak boleh darab, nombor tengah ni mesti sama. Sama je boleh darab. Dia sama, dia boleh darab. Okey. Sama macam ni. Ni, matrik ni adalah matrik 2 kali 1. Yang ini 2 kali 2. Nampak? Jadi bila kamu tengok kat sini, tengah dia tak sama. Ia maksudnya tak boleh darab. Itu kita panggil ujian boleh darab. Okey? Yang ini kaedah dalam buku teks bagi macam ni. Satu lagi kaedah, kita boleh guna kaedah suai. Kaedah suai macam ni. Kaedah suai sebagai soalan ni. Saya ambil soalan ni, apa saya buat? Saya tulis ni, bawah sikit. 1, 2, 3, 4. Yang ini saya letak ke atas. Okey. Lepas tu kita darab. Cara kita darab dia, yang ini kita darab baris. Yang ini kita darab laju. Macam tu. Jadi jawapan kita akan dapat 2 tempat. Sini 1, sini 1. Okey. Yang ni tengok. Boleh tak buat yang ni? Macam mana cerita dia? Okay, kita ambil yang ini. 1, 2. Yang ini 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ini. Ni okey. Cuma masalah dia kat sini. Kenapa dia tak boleh darab? Okey, kamu tengok. Yang ini, bila kita darab yang ini, jumpa yang ini, dia yang mula-mula akan jumpa dengan yang mula-mula. Yang ini akan jumpa dengan yang ini macam tu. Okey. Yang ini problem dia apa? 1 akan jumpa dengan 1. Jadi 3 tak ada orang. Tak ada orang nak jumpa dengan 3. Sebab tu kita panggil dia jenis ni tak boleh darab. Dia kena lengkap. Okey. Tapi ini kaedah suai lah. Yang paling penting kaedah ni senang kita nak check. Okey. Macam mana nak jawab dia? Bila kita dah tahu dia boleh, jadi senang kita nak jawab. Yang pertama. Boleh Okey, saya ambil contoh. Kita ambil yang paling mudah dulu. Yang paling mudah, paling asas sekali adalah ni, nombor 1. Contoh pertama iaitu kita darab kat situ 3, 2 darab dengan 1, 5. Ini. Ini yang mula-mula sekali Okey, kaedah nak check kita buat dulu. Yang ini baris 1, laju 2. Jadi 1 darab 2. Okey. Yang ini baris 2, laju 1. 2 darab 1. Jadi kat sini kita check. Maksudnya ini kita dapati boleh darab. Okey. Boleh darab. Okey. Balance dia ni jawapan dia. Jawapan dia 1 kali 1. Okey. Tapi nak dapat senang kita buat kaedah ni. Nak tentukan kaedah ni. Nak darab kaedah ni. Contoh. Saya turunkan 3, 2. Yang ni atas sikit. 1, 5. Kemudian sesuaikan macam tu. Macam ni. Jadi kita akan nampak jawapan kita hanya ada 1 tempat sahaja. Okey. Jadi siapa yang terlibat? 3 akan darab dengan 1. Dapat 3. Okey. 2 akan darab dengan 5. Dapat 10. Jawapan dia kita kena tambah. Sebab tu silang tu. Tambah. Dapatlah jawapan akhir kita adalah kurungan 1 je.
3 tambah 10, 13. Ini step pertama. Contoh pertama. Okey. Try sekali. Ini paling asas dalam darab metrik kan. Okey. Nombor 2. Dia bagilah macam mana pun. Bila kamu dah biasa tak apa. Tengok. Saya bagi kat situ. Dia bagi ramai lagi pun tak ada masalah. Boleh buat. Ramai pun boleh buat. Contoh, tiba-tiba kamu tengok soalan pelik. 1, 2, 3 orang. Jumpa dengan, bentuk dia sama nampak ni. 2, -2, 1. Tak ada masalah, sama cerita dia. Okay. Jadi apa masalah step pertama kita buat, kita boleh gunakan soalan yang sama ni lepas salin. Yang belah kiri ni saya akan turunkan ke bawah sikit. Supaya kita boleh silangkan dia. Gitu. Kemudian kita cross dia. Yang ini kita akan cross ke sini. Yang ini kita akan cross ke sini. Jadi kita akan dapati jawapan dia akhir dia mesti satu jawapan sahaja. Kan? Siapa yang terlibat? 3 orang. Yang pertama akan jumpa yang nombor 1. 2 akan jumpa yang nombor 2. 3 akan jumpa yang nombor 3. Okay? Kalau kamu keliru, kamu boleh tulis kat sini. A, B, C. A, B, C. Dia A dengan A, B dengan B, C dengan C. Macam tu. Okay? Kita buat apa ni? Darab. 1 darab dengan 2 dapat 2. Tambah. Dia mesti tambah. 2 darab dengan negatif 2. 2 darab dengan negatif 2 akan dapat negatif 4. Tambah. 3 darab 1. 3. Jadi kita akan dapat jawapan dia. Akhir sekali. Hanya satu jawapan saja. Nampak? Satu jawapan saja. 2 tolak 4 campur 3. Kita akan dapat kat situ 1. Macam tu. Soalan banyak dia tanya. Jawapan ni je. Okay. Ini paling asal. Paling sikit melibatkan pendarapan antara metrik dengan metrik. Contoh 3. Kita buat yang ini. Tengok yang boleh yang boleh. Yang tak boleh tak payahlah tu. Contoh 3. Apa jadi kalau soalan dia 1, 2, 3, 4 darab dengan 1, 2. Tengok. Okey. Nak uji dia, kita tak payah uji. Tak apa, bila biasa kita buat terus silang aja boleh dapat jawapan terus. Turunkan sedikit. Dalam kerja dia, yang belah kiri turun sikit supaya kita boleh silangkan dia. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita silangkan dia. Siapa silang? Yang ini baris. Yang ini laju. Cek 2 jumpa 2. Okey. 2 jumpa 2. Okey. Jadi kat sini kita akan dapat jawapan apa? 2 jawapan saja. Last kali mesti hanya tinggal 2 jawapan saja. Siapakah 2 jawapan tu? Kita tengok. Kalau keliru buat apa tadi? A, B. A akan jumpa A, B akan jumpa B. 1 darab 1, 1. Campur 2 darab 2, 4. Okey, pergi yang bawah pula. Yang bawah A yang ni. Ni akan jumpa. B akan jumpa B juga. Okey, 3 darab 1, 3. Tambah 4 darab 2, 8. Dapatlah jawapan akhir kita ada 2 tempat jawapan iaitu 5 dan 11. Ini asas dalam pendarapan metrik. Okay. Paling dahsyat dalam SPM saya pernah jumpa adalah melibatkan 4 darab 4. 4 darab 4. Kita tengok. Nombor contoh. Masih lagi darab. Contoh 4. Ambil pen, salin, kita buat sama. Dia kata selesaikan. Okey. Sini. 2, 1, 3, 5.
darab dengan 1, 2, 1, 3. Ni, nampak? Jadi langkah pertama apa kita buat? Kalau guna kaedah silang, jadi kamu kena belah kiri ni turunkan sedikit. 2, 1, 3, 5. Okey. Silangkan dia. Yang ini ke sini. Yang ini turun. Jadi kamu nampak. Akhir sekali kita kena dapat jawapan ada berapa? 4 tempat. Jadi kita tengok tu. Siapa jumpa siapa ni cerita dia. Yang pertama, yang ini. Tengok line dia. Ni. Orang yang terlibat. Dia bertemu kat sini. Jadi, cerita dia macam 2 darab 1, 2. Tambah 1 darab 1, 1. Ni kat sini. Tempat pertemuan dia. Jadi kita dah tahu dah jawapan kita. Kalau objektif kita dah boleh check dah. 3 mula-mula. Okey, sebelah kanan. Ni akan jumpa yang ini. Tengok. Situ. 2 kali 2, 4. Tambah dengan 1 kali 3, 3. Dapat kat sini. 4 tambah 3, 7. Boleh check terus objektif. Okey, pergi bawah pula. Bawah pun akan jadi benda sama. Akan jadi benda sama yang mana 3 tu kat sini. Tengok. Siapa yang terlibat? Ni dengan ni. Orang yang terlibat lah. Okey. Jadi kita akan dapat kat situ 3 kali 1, 3. Campur 5 kali 1, 5. Dapat? 8. Okey. Yang last sekali sama cerita dia. Ni jumpa ni. Ni sini jumpa ni. Tengok betul-betul. Jangan juling mata pula dia kan. 3 kali 2, 6. 5 kali 3, 15. Campur dua dia ni dapatlah 21. Dalam SPM biasanya saya jemput main yang ni paling dahsyat pun 4 kali 4 ni. Okey? Ini cerita pasal apa? Pendaraban metrik. Biasanya dia duduk dalam kertas 1 objektif. Boleh ke? Semua? Boleh ikut? Boleh ikut. Boleh Okey. Jadi kita boleh masuk bahagian ketiga yang saya target untuk hari ini. Untuk kamu. Metrik songsang pula. Okey. Metrik songsang. Sang. Okey. Metrik songsang, simbol dia simple je. Kalau ada satu metrik A sama dengan, kita bagi A, B, C, D. Formula metrik songsang ada formula dah dia bagi dalam senarai formula tu ada. Tapi dia bagi simbol je. Pandai-pandailah kamu kena ingat sendiri. Dia bagi macam ni kan. A negatif 1. Kena ingat. A negatif 1 ni maksudnya metrik songsang. Okey. Jadi jawapan dia kita terus buat dia bagi formula. 1 per AD tolak dengan BC. Yang ini DA negatif C negatif B. Okey. Kesimpulan dia. Kesimpulan dia simple je. Nak buat metrik songsang, biasanya kita akan buat A negatif 1 sama dengan 1 per, mana dapat AD ni? Dia macam ni. Kita darab. Kita dapat AD. Macam mana formula ni dapat? Tolak dengan darab ni. Jadi adalah BC. AD, BC. Darab. Okey. Lepas sebelah ni jangan lupa. Lepas tu apa? Yang kita buat ni tadi, kita tukar tempat. Tukar tempat. Maksudnya, nampak? D naik atas.
A akan turun bawah. Dia tukar tempat dua-dua orang. Okey. Manakala yang dua orang ni pula, dia akan tukar simbol. Simbolnya maksudnya positif atau negatif. Kalau positif, tukar jadi negatif. Kalau negatif, tukar jadi positif. Tempat tukar tak tukar. Tempat tak bertukar, simbol bertukar. Dia tak boleh tukar dua-dua, salah. Jadi kalau C asal dia, sebab tu dia akan dapat negatif C. B asal dia akan dapat negatif B. Ini cerita dia macam mana dapat formula ni. Okey, itu cerita matrik songsang. Kita tengok satu contoh. Kita pakai contoh nombor baru nampak cerita dia. Okey, contoh satu. Matrik M sama dengan 3, 2, 1, 5. Contoh. Soalan dia. Cari matrik songsang bagi M. Tak dia bagi. Soalan dia tanya matrik songsang. Kan? Jadi macam mana nak buat? Masa kita buat tu, kalau kertas 2, kita tulislah simbol dia M negatif 1. Ini simbol untuk matrik songsang. Okay? Terus kita buat 1 per. Siapa yang terlibat? Kita tolak turun bawah. 3 tolak turun bawah. Darab. 3 dengan 5. Jadi 3 darab 5, tulis terus jawapan kat sini, 15. Senang. Tolak dengan sini. Jadi 1 darab 2 akan dapat 2. Lepas tu, lagi sekali yang bawah ni, tukar tempat. 5, 3. Tukar tempat. Manakala yang dua orang ni, tempat tak berubah. Simbol yang berubah. 1 akan bertukar jadi negatif 1. 2 akan bertukar menjadi negatif 2. Okey. Kita kira yang bawah ni. 1 per 13. 5 negatif 2 negatif 1 3. Okey. Siap. Dia dah siap dah. Tapi kadang-kadang kamu tengok ada jawapan belakang. Kamu buat latihan jawapan belakang dia bagi lain lah. Jawapan adjektif ataupun objektif lain. Dia boleh juga darab masuk. Kalau dia nak. Tapi kalau kamu buat kertas 2 tak payah. Takat ni dah cukup dah. Kalau kamu jawab ada cikgu. Jawapan dia lain. Apa jawapan dia? 5 per 13. Negatif 2 per 13. Negatif 1 per 13. 3 per 13. Sama je. Ini dengan ini adalah benda yang sama. Cuma yang ini dah didarab masuk. Yang ini belum darab masuk. Okey? Boleh faham kan? Ini cerita pasal apa? Matrik songsang. Okey, tengok kan? Nanti kita buat soalan, latihan. Okey? Apa guna dia? Panjang. Ni kertas 2. Bila kertas 2, markah dia besar. Okey. Dia boleh tanya dalam bentuk lain ataupun secara terus. Bentuk lain atau secara terus. Contoh macam ni. Contoh soalan 2 kan. Dia kata B adalah matrik songsang bagi A. Dia minta macam tu. Okay, B adalah matrik songsang bagi A. Okay. Di mana A sama dengan 1, 3, 2, 5. Contoh 1, 3, 2, 5. Dan B sama dengan 1 per K. Okay. Kemudian H negatif 3, negatif 2, 1. Okay.
cari nilai bagi K dan H. Tu cara dia tanya, dia ubah sikit saja. Okay, tapi ayat dia adalah metrik songsang. Ambil soalan ni kejap. Kita buat sama-sama. Okay. Jadi bila dia kata B adalah metrik songsang bagi A, kita pergi tengok A dulu. A adalah 1, 3, 2, 5. Ya, kita buatlah metrik songsang. Apa metrik songsang? B. Apa formula kita? 1 per siapa dulu? Tolak bawah ni dulu. Darab 1 darab 5, 5 tolak, jangan lupa. Tolak ni 2 darab 3, 6. Lepas tu tukar tempat. Dia akan jadi 5, 1, tukar simbol. -2, -3. Macam tu Jadi jawapan kita akan dapat kat situ 1 per 5 tolak 6, -1. 5, -3, -2, 1. Sekarang kita hanya buat apa? Suaikan saja dengan B yang dibagi. Jadi 1, okey. K kita adalah apa? Ni. Kita dapat jawapan kita. K dapat sama dengan -1. Dan seorang lagi siapa? H. Mana kedudukan dia? Sini. Nampak? Jadi H pula sama dengan 5. Dia tak susah pun sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau kamu lupa, tu jadi rugilah kalau tak jawab soalan ni. Metrik antara benda yang mudah lah. Okey? Ini cara ditanya macam ni, cara ditanya. Tapi soalan melibatkan apa? Songsang. Okey? Jom kita tengok. Seterusnya, nombor 3. Macam mana dia ubah cara dia tanya? Dia boleh ubah sikit. Dia tanya macam mana? Dia kata kat situ, diberi A darab B sama dengan identity. Yang ni yang namanya identity. Tarik. Ni metrik identity. Identity kita tunjuk sekejap ya. Identity senang ya. Identity dia macam satu. Dia macam benda yang nilai dia 1. Contoh, kalau kita ambil 5 darab 1 sama dengan 5. Dia tak ada ubah apa benda pun. 5 darab 1 sama dengan 5 juga. Dia tak berubah. Jadi kalau apa-apa metrik, darab dengan identity, jawapan dia akan dapat metrik tu balik. Okey? Tapi, bila kita I ni kita pindah ke sebelah, dia akan jadi seolah-olah macam A per A. Sama dengan I. Nampak? Yang atas ni adalah metrik. Yang bawah ni nama dia kita panggil dia songsang. Okay, jadi cerita dia kat sini. Kalau kamu dapati bahawa apa-apa pun A darab dengan B sama dengan I dia bagi. Kan? Jadi kat sini kalau A tu metrik biasa, B adalah songsang. Kalau B biasa, A songsang. Dia macam tu, dia tak kisah. Jadi salah seorang mesti biasa, salah seorang lagi mesti songsang. Itu biasa dia. Contoh kat sini dia beri A, B sama dengan ni. Maksud kita tahu salah satu dia songsang. Okay. Kemudian dia kata kat situ pula, dia bagi kat sini B sama dengan 1 per K. Okay. 5, 2, 3, 1. 1 per K, 5, 2, 3, 1. Dia bagi macam ni. B. Okay. Jadi soalan dia apa? Cari A. Cari A. Dia tak ada masalah. Kan? Kita hanya perlu buat, yang mana kita perlu buat? Kita perlu buat dia punya apa? Yang ini. Songsang dia. Kita perlu buat songsang. Dia punya songsang. Cuma dia pelik sikit sebab dia ada ni kat luar ni. Kan? Ini 1 per K.
Okey? Jadi kamu kena ingat yang ini adalah kalau ada depan macam ni, maksudnya yang ini adalah songsang. Siapa A dia? Kan? A dia senang kalau cari A. Ya, cari A. Lupa pula. A saja pula. Cari A dan K. Okey. Betul. Jadi macam mana nak buat benda ni? Jadi kita tengok B ni, kita jangan tengok semua, kita dapatkan A dulu. Sebab apa? Kalau yang ini adalah songsang, maksudnya A kita tu adalah sama dengan yang sebenar dia. Apa yang sebenar dia buat? Dua ni kita akan tukar tempat. Dua ni kita akan tukar tempat. Jadi kat asal dia adalah 15. Asal dia. Kita songsang balik lah cerita dia. Kita songsangkan balik. Kan? Yang ini pula kita buat apa? Tukar simbol. Sini akan jadi -3. Sini akan jadi -2. Siaplah A. Macam tu je. Okay. K macam mana pula? Apa formula kat bawah ni? Formula yang kat bawah ni, K ni kita tahu formula dia tadi. K adalah sama dengan AD tolak dengan BC. Formula songsang kita. AD tolak dengan BC. Jadi K adalah sama dengan 1/5 tolak dengan -3 darab dengan -2. Dia kalau pakai yang ni pun tak apa. Tak ada masalah. Sama cerita dia. Jadi kita akan dapat jawapan kita 5 tolak 6. Dapatlah jawapan kita. K adalah sama dengan -1. Nombor sama je saya buat. Lebih kurang. Okay. Cuma cara dia tanya tu berbeza. Sedikit berbeza. Cara dia tanya. Okay. Nanti kita tengok soalan. Macam mana soalan SPM tanya pasal benda ni. Boleh faham ke ni? Ni complicated sikit. Yang ini okey. Ni dia. Benda yang sama. Songsang tetap songsang. Boleh? Okey. Kita tengok satu bahagian lagi. Saya bagi kamu satu latihan. Kamu cuba buat. Okey. Cari matrik songsang. Matrik pula. Tak apa, matrik pun matrik lah. Matrik songsang bagi A. Matrik M sama dengan -2, 3, 5, 1. Okey, B pula. Matrik songsang bagi A sama dengan 3, -2, 4, 7. Okey cuba buat.
Okey? Ni mudah je kan? Terus buat. Untuk A, M negatif 1 sama dengan 1 per itu. Silang ini maksudnya kalau tulis dulu boleh negatif 2 darab dengan 1. Tolak. Jangan lupa tolak kan. Kemudian yang ini pula kan 5 darab dengan 3. Okey, kemudian tukar tempat. 1 naik atas, negatif 2 turun bawah. Okey. Tukar simbol. Kita akan dapat sini negatif 5, negatif 3. Tempat tidak berubah. Dapatkan, selesaikan dia. Kita dapat bawah ni. 1 per negatif 2 tolak 15. Negatif 2 tolak 15. Kamu tekan kalkulator terus dapat negatif 17. Yang ini jangan ubah. 1, negatif 5, negatif 3, negatif 2. Siap. Ini kita panggil metrik songsang. Tak payah darab masuk. Biar saja. Metrik songsang. Okey. Boleh tengok yang ni pula. Hilang. Okey. Yang ini A songsang sama dengan 1 per 3 darab 7 tolak dengan 4 darab negatif 2 tukar tempat 7, 3 tukar simbol negatif 4 dan 2. Okey. Jawapan kita akan dapat kat sini 1 per 21 campur 8. Tekan kalkulator terus kan. Dapat 29. Yang ni jangan usik. 7 negatif 4, 2, 3. Ini kita panggil dia metrik songsang. Okey. Kita tengok apa jadi kalau soalan kita ubah sikit lagi. Pasal metrik songsang. Harap kau boleh faham Okey. Tengok cerita dia. Tiba-tiba exam kamu jumpa, dia pelik dia tanya. Dia tanya apa? Dia kata, soalan dia, nombor 5, saya pun tak ingat nombor apa, lebih kurang lah. Okey. Diberi A sama dengan P 3, 5. Sini kita ambil 4 contoh. P 3, 5, 4. Kemudian dia kata, cari nilai P jika A tidak. Tidak pula mempunyai songsang. Tadi kita belajar metrik songsang. Sekarang dia kata tak ada songsang. Dia terbalik pula dia tak ada songsang. Jadi macam mana nak buat? Ada formula. Kena ingat. Ini formula untuk tidak mempunyai songsang. Tidak mempunyai songsang. Macam ni tak ada songsang ni. Tak ada songsang, simple dia formula dia. Kalau kamu tengok balik, formula metrik songsang asal dia adalah 1 per AD tolak BC. Kemudian sini akan jadi D, sini akan jadi A, sini negatif C, ini negatif B. Ini asal adalah metrik songsang. Okay. Macam mana benda ni boleh berlaku tak ada songsang? Dia tak ada songsang apabila matematik tak boleh kira. Apa matematik tak boleh kira? Kalau yang bawah kita ni berlaku AD tolak BC sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong maksudnya dia tidak ada songsang. Sebab apa-apa pun nombor dalam matematik, kalau kita ambil 1 per dengan kosong, kamu tekan je kalkulator, 1 per kosong, kamu akan dapat jawapan kamu akan jadi mat error. Dia terkejut. Nampak? Dia tak boleh. Kita tak boleh bahagi nombor, apa-apa nombor pun dengan kosong. Termasuk kosong. Kosong bahagi kosong pun tak boleh.
Kamu tekan 0 bagi 0, jawapan dia tetap. Kita panggil dia made error. Jangan kata 001 pula. Salah. Okay. Jadi, bila dia kata tidak punya songsang, maksud dia yang kita akan buat kat sini adalah AD tolak BC sama dengan 0. Itu maksud tidak mempunyai songsang. Siapa AD? Ni. Cross to AD. Jadi, kita akan ambil P darab dengan 4. Kita tulis 4P. Tolak dengan BC. 5 darab 3, 15. Sama dengan 0. Kita hanya perlu selesaikan algebra ni. Kita akan dapatlah jawapan kita. 4P sama dengan negatif. Pindah sebelah. Positif. Potong 4. Turun bawah. Siap. Ini P kita. 15/4. Kalau soalan tanya apa? Tidak mempunyai songsang. Okey. Ini cerita tak ada songsang. Okey. Senangnya hafal je benda ni. Lebih kurang. Okey. Sebelum saya masuk bahagian yang terakhir dalam metrik. Yang melibatkan apa? Persamaan serentak. Kita masuk. Penyelesaian persamaan serentak. Penyelesaian persamaan serentak dengan kaedah metrik. Yang ini soalan dia dengan jelas dia akan bagi tahu. Soalan dengan jelas dia akan bagi tahu. Dia kata selesaikan persamaan serentak ini dengan menggunakan kaedah metrik. Baru pakai metrik. Kalau dia tak beritahu ni, kita pakai kalkulator je. Senang. Kan? Tapi yang ini pun saya akan ajar kamu guna kalkulator pun. Okey, contoh yang mudah. Kita ambil contoh mudah. Okey, contoh 1. Selesaikan cerita dia tentang 2x campur dengan 3y sama dengan 11. Kemudian kat sini saya bagi kat situ 3x tolak dengan 2y. Okey, kita akan dapat tadi negatif 3 contoh. Dia selesaikan dengan menggunakan kaedah metrik. Okey, apa kita buat? Langkah pertama. Langkah pertama ni kita tukarkan kepada bentuk metrik. Tukarkan kepada bentuk metrik. Macam mana tukar bentuk metrik? Kita ambil nombor-nombor dia saja yang terlibat. Contoh kat sini, letak dalam kurungan. Sebab metrik ada kurungan. Nombor je. 2, 3, 3. Yang ini negatif. Jangan lupa. Jangan salah ambil 2 je, salah. 2, 3, 3, negatif 2. Macam tu. Okey. Sebelah dia, kita akan letak huruf pula. Nampak? Siapa huruf dia? X dengan Y. Jadi X, Y. Sama dengan, jawapan dia lah. Sini. Macam tu. Okey? Macam tu. Okay. Tukar kepada bentuk metrik. Ini kita panggil bentuk metrik. Okay. Apa langkah kedua? Langkah kedua, metrik songsang. Metrik songsang. Apa maksud dia? Okey, bila kita nak cari, nak selesaikan, maksud kita nak cari X dengan Y. Jadi langkah kedua, kamu tinggalkan saja X dengan Y kat sini. Kemudian kat sini kita akan buat metrik songsang, iaitu 1 per yang ini. Metrik songsang dia. Jadi kita akan buat 2 kali negatif 2 tolak dengan 3 kali 3. Lepas tu tukar tempat. Tukar simbol. Macam tu.
Okey. Kemudian kat sini kita letak balik 11 negatif 3 macam tu. Okey. Jalan kerja seterusnya nombor 3 darab. Okey, darab. Darab dia lain sikit ni XY sama dengan ni saya kira je negatif 4 tolak 9. Aku boleh tekan kalkulator ni negatif 4 tolak 9 negatif 13. Yang ini kita akan gemukkan dia, besarkan kurungan dia dari ujung ni sampai ujung ni. Tengok. Okey. Kemudian apa kita buat? Salin saja nombor yang kat depan ni. Salin Tengok saya salin macam mana. Bila nak salin kita kena bayang-bayangkan aja, jangan buatlah benda ni. Ni bayang-bayangkan saja. Bayang-bayangkan saja, maksud ni benda ni kita pecah kepada 4. Gitu. Apa jangan pergi buat pula. Bahagi 4 ni tak payah. Ini kita agak-agak je. Yang pertama saya letak negatif 2. Kemudian negatif 3. Kemudian negatif 3. Kalau tak ada simbol maksudnya positif. Kena tulis. Macam tu. Okey. Kemudian 11 akan masuk ke depan. Macam tu. Negatif 3 akan pergi ke belakang. Okey. Last kali step keempat dapatlah jawapan. Okey. Jawapan kita boleh tekan kalkulator semua ni ataupun kita guna kalkulator yang menggunakan fungsi untuk membuat persamaan linear. Contoh macam ni saya ambil. Mana saya punya iPad. Okey. Salah satu jalan kerja yang biasa, kamu tekan kalkulator je ni. Contoh 1 per dengan negatif 13. Okey. Tengok ni. Mula-mula. Ni terus semua ni. Terus. Atas ni, atas. Atas tu maksudnya kita akan dapat negatif 2. Sorry. Dia kena ada kurungan lah. Masuklah kurungan. Apa kurungan jadi di mana kurungan? Okey. Negatif 2. Apa saya tekan lain jadi? Negatif 2. 11. Okey, tutup balik. Tolak 3. Kurungan. Salin je. Dia dapat jawapan nampak? Kan? Dapat jawapan kita berapa? 1. Kemudian kita hanya perlu pergi tukar yang bawah ni je. Okey? Yang bawah ni kita tukar, saya pergi sini, saya tukar nombor je. Pakai kalkulator kamu kena pakai yang tekan pergi tukar. Delete 3, sini letak. Dalam kurungan tak berubah. Tambah 2. Dapat jawapan ni? 3. Siap. Itu dia jawapan. X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Ini kaedah biasa. Satu lagi kaedah. Tengok kalkulator kan. Satu lagi kaedah, kalau kamu pakai kalkulator biasa warna hitam tu, kamu ikut jalan kerja saya. Okey. Satu lagi kaedah, kita tak kira ni. Kita jalan kerja je state, jawapan dia kamu gunakan mod. Kamu tekan kalkulator kamu mod sampai kamu jumpa EQN. Okey, di bawah EQN itu nombor 1 biasanya kalau kalkulator hitam yang biasa tu. Kemudian dia akan bagi pilihan kamu, seterusnya dia akan tanya unknown. Unknown, dia tanya 2 atau 3. Kamu pilih unknown 2.
Okey, bila kamu pilih unknown 2, nanti dia akan keluar, dia akan bagi macam ni. A1. Sepatutnya dia akan keluar macam ni. Kalau dia keluar macam ni, betul lah. Kan? A1, maksudnya kat mana nak ambil A1 yang ni? Yang mula-mula ni kita ambil nombor ni. Yang nombor mula-mula ni A1. Kamu masukkan nombor 2, tekan sama dengan, dia akan tanya B1. Masukkan nombor kedua kita, 3. Tekan sama dengan, dia akan tanya C1. Masuk nombor ketiga, 11, dia akan tanya sama dengan, kamu tekan sama dengan, dia tak ada dah D. D tak ada, sebab dia ada A, B, C je. Jadi dia akan tanya A2 pula. Maksudnya bawah pula. Siapa A2 kita? 3 masukkan. Tekan sama dengan, dia akan tanya B2. Masukkan nombor yang kedua, -2. Tekan sama dengan, dia akan tanya C2. Masukkan nombor -3. Tekan sama dengan, dia bagi jawapan X sama dengan 1. Kamu tekan sama dengan lagi sekali, baru dia keluar Y sama dengan 3. Ini guna kalkulator, tak payah kira lah. Tapi jalan kerja kena buat. Ni kena buat, ni kena buat, ni kena buat. Semua kena tulis jalan kerja. Cuma kita tak kira ni masuk dalam. Jadi kalau ada sikit-sikit kamu keliru nak buat, nak darab ke apa, maksudnya step darab ni kamu skip terus 2, terus pergi 4. Tulis jawapannya terus. Kalau keliru lah. Kan? Kalau kamu lupa ke apa, terus pergi 4. Kalau guna kalkulator. Okey? Lebih kurang. Nanti saya tunjuk satu lagi contoh. Saya buat lagi satu. Boleh? Kamu boleh screenshot. Saya tengok contoh satu lagi. Okey. Sama je. Kita nak buat persamaan serentak dengan kaedah metrik. Kan? Okey, soalan dia, selesaikan dengan kaedah metrik. Tapi soalan exam kamu tak adalah semudah macam ini. Dia ada ubah soal sikit lah. Nanti kita tengok kemudian. Macam mana? Okey. 5X tolak 3Y sama dengan 6. Contohlah saya ambil kan. Eh, 6 tu tak boleh dah. Sekejap saya. lah. 14. Okay, baru nak fikir soalan. Itu je. Dia fokus tak betul. Okay, kemudian bawah dia, saya ambil 2X. Y kat sini. Jadi kat sini 12. Okey, kita selesaikan, cuba dengan kaedah matematik. Okey. Contoh, kalau kamu guna kalkulator, pergi guna kalkulator dulu. Sebelum kamu buat apa-apa pun, kita tekan kalkulator dulu. Cuba kalkulator. Kalau kamu pakai kalkulator yang baru tu, dia akan keluar macam ni. Dia beza sikit. Mod, saya pun tak ingat mod dia kat mana. Yang penting dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar dua kotak-kotak ni akan 2 barisan. Kita masukkan yang pertama tu 5. Dia macam tadi kamu cuma kalau kalkulator biasa dia masuk satu-satu. -3, 14. Itu. Bawah pula 2, 1, 12. Okey, kita akan dapat kat situ X 50/11. Pecahan dapat.
Kemudian Y 32/11. Betul ke? Saya tekan ke saya salah tekan ni? Ya. Cek balik. 5 negatif 3. Betul. Okey. Jadi kalau kamu pakai kalkulator pun boleh buat macam ni. Tapi jangan tunjuklah jalan jawapan ni, jangan tunjuk. Kita buat jalan kerja. Kaedah metrik. Jadi kita akan ambil langkah pertama, salin dulu. 5, 2, negatif 3, 1. Tutup. Huruf dia X dengan Y sama dengan 14, 12. Okey, itu langkah pertama. Kan? Apa langkah kedua? Songsang. Songsang. Tinggalkan XY kat sini. Sama dengan, kamu hafal je yang kerja dia. Songsang. 1/5 darab 1 tolak dengan 2 darab negatif 3. Tukar tempat. Tukar simbol. Kemudian belakang sekali ambil jawapan dia letak. Okey. Kemudian kita kira lah. 1/5 tolak negatif 3 ni kita akan dapat kat situ 11. Kamu tekan je kalkulator, tak ada masalah. Ni tekan bawah ni je. Jangan tekan semua. Bawah ni je. Tekan semua dia keluar puluhan nanti. Yang ini macam tadi. Besarkan kurungan dia. Besarkan. Bayang-bayangkan ada 4 bahagian. Bayangkan kita letak 1. 3 tak ada maksudnya tambah 3. Positif 3. Negatif 2. 5 pun tak ada simbol maksudnya positif 5. 14 akan masuk. 12 akan masuk. 14 sorry. 12 akan masuk kat belakang. Okey. Untuk jawapan, kamu tak payah kira, kalkulator dah kira. Ambil jawapan ni isi saja. 50/11. 32/11. Macam tu. Lepas tu jangan lupa tulis jawapan. Oleh sebab itu, X sama dengan 50/11 dan Y sama dengan 32/11. Ini kita panggil dia. Lengkaplah. Kalau dia bagi 5 markah, dapatlah 5 markah kat kamu. Kalau dia rasa macam senang sikit soalan ni, 4 markah. Dia 4 dengan 5. Persoalan serentak ni. Kan? Dan dia boleh pergi sampai 7 markah. Kan? Dia ada satu soalan tu, kalau dia combine dengan songsang yang awal, dia combine tambah tolak, dia combine dengan matrix entity, markah penuh dia 10. Dia ikut. Nasib kamu soalan matrik ni duduk bahagian mana? Kertas 2. Kalau dia duduk dalam bahagian A, markah dia mungkin dalam 6, 5, 6, 7 macam tu. Kalau dia pergi duduk dalam bahagian B, 8, 9. Okey. Kalau bahagian C, dia boleh pergi sampai 15. Tapi saya tak target bahagian C lah. Dia mungkin duduk bahagian A ataupun B. Okey, dalam SPM. Kertas 2 kan. Lebih kurang macam ni. Cuma soalan sebenar dia tak direct macam ni lah. Dia bagi bentuk ayat. Apa beza dia dengan yang kita belajar ni? Tengok contoh. Saya dah bagi kamu contoh tu. Ni boleh faham okey? Tengok macam mana soalan dia. Dia lain macam sikit dia tanya. Dia bukan tanya terus. Nampak? Ni berapa markah ni? 4. Ni 4 je. Dia tak suruh selesai. Saya selesai. Selesai. Ni kertas 2. Bahagian B. Tengok markah dia. Jom. Dia nampak ke?
Kertas 2 bahagian B. Markah dia semua 2 campur 1 campur 5 campur 2. Jadi lebih kurang 10 ni. 10 markah. Okey. Kertas 2 jom. Nombor 1. Uish, kecil Dia nampak Nina dan Sarah pergi ke kedai cendera mata untuk membeli kad ucapan dan ribbon untuk hari guru. Nina membeli 6 kad. Tadi saya tulis 6 kad. 6 kad dan 4 ribbon. Dan 4 ribbon R lah. Okey. Manakala Sarah membeli 2 kad dan 3 ribbon. Sarah 2 kad dan 3 ribbon. Okey. Berjumlah RM11 dan RM6. Maksudnya yang atas ni RM11 masing-masing. Yang bawah ni adalah RM6. Dah jadi macam tadi. Beza tu je ayat dia memula. Nampak? Okey. Kemudian apa soalan dia? A. Dia minta dengan menggunakan K dan R masing-masing untuk mewakili harga seunit kad ucapan dan ribbon, tulis 2 persamaan linear untuk berdasarkan maklumat tersebut. Oh, dah buat. Yang ni A kita, sorry. Dah dapat dah. Markah 2. Dah, selesai. Okey. B, seterusnya. Nilai, tulis persamaan linear dalam bentuk metrik. Tulis dalam bentuk metrik. Kita hanya perlu tukarkan ni ke dalam bentuk metrik. 6, 2, 4, 3, K, R sama dengan 11, 6. Ini kita panggil dia tukar ke dalam bentuk metrik. Berapa markah dia bagi? 1 markah je. Tak ambil ya, 1 markah kan. Ini 1 je. Tukar bentuk metrik. Seterusnya, menggunakan kaedah metrik, hitung nilai K dan nilai R. Nampak? Dia sudah selesai. Kan? C, dia sudah selesaikan. Bila kita selesaikan, kita pakai kalkulator dulu. Ambil kalkulator kejap. Tekan. Cuba tekan juga. Pakai kalkulator kamu. A1 dia 6. B1 dia 4. C1 dia 11. A2 kita 2. B2 3. C2 6. Saya akan dapat 90 sen. Jadi kita tulis, jangan tulis kat sini. Tulis sikit. K sama dengan 90 sen. Sebab dia dah RM 90 sen. Kemudian yang ni berapa? RM1.40 sen. Macam tu. Okey. Lepas tu kita buatlah kaedah metrik kita. Apa langkah pertama? Lepas langkah ni apa? KR sama dengan songsang 1/6 darab 3 tolak 2 darab 4. Tukar tempat 3 dengan 6. Tukar simbol -2, -4. Situ. Okey. Kemudian sini 11/6. Hafal je langkah dia. Kira 1/18 tolak 8, 10. Yang ini besarkan dia. Bayangkan ada 4 bahagian. 3, -2, -4, +6. 11 akan masuk dulu. 6 akan pergi ke belakang. Okey. Jawapan dia last kali. Ambil yang jawapan kita kira letak. Jangan lupa tulis. Sebab soalan dia nak apa? Hitung nilai K dan R dalam RM. Jadi kita tulis. Oleh sebab itu K sama dengan RM 90 sen
dan R sama dengan RM RM40. Dia kena buat macam tu. Nampak? Dia dah selesai ni 5 markah. Sebab saya kata yang ini akan dapat 5 markah. Okey, apa soalan last saya minta tu? Tengok soalan last. Ketika berada di kaunter bayaran, kan? Tapi sebenarnya banyak dah dapat ni. 2, 3, 5 dah dapat 8. 2 markah lagi. 80A dah. 8/10. Nana dan Sarah dimaklumkan bahawa setiap barangan yang dibeli melebihi 2 unit akan diberi diskaun. 5%. Kira berapa jumlah bayaran yang setiap mereka perlu bayar setelah diskaun. Yang ni topik bahagian matematik pengguna pula lain. Jadi kita tengok dia kata apa? Lebih 2 barang akan dapat diskaun 5%. Okey, jadi kita tengok. First kali dia punya apa ni? Kad. Kad capai 90 sen 1. 6. Dapat diskaun tak? Dapat. 6 dapat diskaun. Jadi kita akan ambil kat situ diskaun sebanyak 5%. Jadi 6 darab dengan 90 sen. Okey, kemudian darab dengan bila dia diskaun 5%, maksudnya asal dia 100%. Diskaun maksudnya tolak 5. Diskaun maksudnya tolak. Bila tolak maksudnya akan tinggal apa? 95. Tolak akan jadi 95. Maksudnya darab dengan 95/100. Dapatlah harga yang dia kena bayar. Okey. Untuk ribbon pula 4 dan 3. Dua-dua dapat diskaun. Ini dapat diskaun. Okey. Jumlah bayaran yang setiap mereka perlu bayar atas diskaun. Jadi untuk R ni 4 kali dengan RM1.40. Kemudian darab dengan 95/100 sama dengan. Okey, ni kamu akan dapat jawapan jumlah untuk siapa? Nina. Jadi Nina bayar sama dengan berapa? Okey, kita pergi tengok dekat siapa pula kawan dia seorang lagi tu? Sarah. Sarah tak ada diskaun. Sebab apa dia beli 2? Dia kena beli lebih 2. 2 tak ada diskaun. Jadi dia kena bayar 2 kali 90 sen. Tak ada diskaun. Okey. Kemudian yang ini ada diskaun. 3 darab dengan RM1.40 ada diskaun, kena darablah dengan 95/100. Dapatlah jumlah dia Sarah. Ini macam kira duit je. Kita pergi pasar raya macam tu lah cerita dia. Okey? Boleh ke? Semua? Siapa yang tinggal ni? Hafizi. Boleh. Boleh Jadi kamu cubalah tengok soalan-soalan yang saya tinggal dekat kamu tu, cuba dapatkan, tengok boleh faham ke tak faham. Soalan dia ada yang susah, ada yang senang. Okey. Jadi insya-Allah kita akan jumpa besok. Besok pagi. Okey. Saya akan bincangkan soalan yang belum kita buat tu. Macam mana soalan dia susah ke tak, macam mana. Kemudian kita masuk topik seterusnya. Topik seterusnya biasanya saya akan masuk kat sini, mungkin saya akan tengok kamu punya kemahiran kamu untuk soalan besar sikit lah kot. Macam penjelmaan ke macam tu. Okey, saya akan cuba fikirkan yang mana kamu boleh skor dalam exam dulu. Okey, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Boleh, sama. Terima kasih, Cikgu. Baik. Terima kasih, Cikgu. Okey. Terima kasih, Cikgu. Ya, Zaid.